Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada siri yang terakhir. Bab 3 berkaitan dengan faktor kedatangan Jepun. Ini subtopik 5 daripada 9 kot ni. Jadi kita tengok tajuk ini sebab pada 4 hari lepas cikgu dah share tentang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi tajuk ini pendek sikit lah. Sebab dah ada video-video lain dalam channel Santai Sejarah kan. Baik, cuba kita tengok apa yang pelajar perlu tahu. Faktor kedatangan Jepun di negara kita. Pertama bila lah? Tarikh ni. Tarikh keramat ni kan. Cuba tengok sekejap. Baca dulu. Baca seminit 2. Okey, bila kita dah baca, kita dah faham, kita nampak 1941. Dan bagaimana dia datang, kita nampak misi Jepun ni, kita tak larilah daripada propaganda. Ini propaganda untuk menarik minat orang Asia menyokong Jepun. Jadi Jepun ini dianggap sebagai pembela negara Asia. Baik. Dalam 3.5, 3.6 sama. Dalam 3.6, pelajar belajar tentang dasar. Bila sebut dasar, dia tak lari daripada 3 ini. Dasar pentadbiran, dasar ekonomi, dasar sosial. Ini paling banyak dalam modul-modul ni. Pentadbiran Jepun, cuba tengok bagaimana Jepun kepada raja dan terhadap kepimpinan negara. Ekonomi, macam mana ada gambar mata wang pokok pisang kan? Dasar sosial dan sebagainya. Dan yang terakhir kita tengok juga tentang penentangan individu, contohnya Sabil Ketegasu, tentang kesan selepas kekalahan Jepun. Baik, itu semua rangkuman dia. Hari ini kita nak tengok modul Kejo A. Cuba kita tengok soalan yang pertama tu. Jelaskan faktor. Jelaskan ni kalau boleh fakta huraian lah. Markah kita nampak di situ. Okey. Jadi kita tengok nanti. Konsep order. Ini kita jumpa mula-mula dalam bab ini, subtopik ni kita jumpa order baru. Jadi kita kena garis lah. Apa tu konsep order baru? Jadi diminta kita ceritakan. Markah juga. Okey. Yang ketiga, dia kata kejayaan Jepun ni disebabkan kebijaksanaan pemerintah dia. Mungkin dasar Meiji, mungkin slogan, mungkin semangat, okey, dalam merancang strategi. Okey, itu dia punya stimulus. Jelaskan iktibar yang boleh kita ambil daripada kejayaan Jepun. Apa yang boleh kita tengok dan kita ikut. Baik, kita tak lari, kita nak rujuk buku teks faktor perluasan kuasa Jepun. Dia nak berapa markah tu? 6 markah. Kita tengok buku teks. Bila sebut faktor keluasan Jepun, ini faktor dia. Awal-awal kita jumpa antara faktor-faktor dasar perluasan kuasa Jepun. Nampak gitu Di antara faktor-faktornya ialah mungkin kita ambil 6 markah pendek saja. Keperluan industri. Ini fakta. F1. F1 lah. Fakta 1. Apa huraian yang ada di sini yang boleh bantu pelajar? Yang kita nampak di situ huraian dia ialah Jepun nak mengurangkan pergantungan kepada negara barat. 1. Untuk mendapat bahan mentah. 2. Okey. Bahan mentah ini menjadi nampak? Bahan mentah. Yang ketiga, memerlukan wilayah untuk membekalkan bahan mentah dan kawasan pasaran bagi industri. Baik, cuba kita tengok di sini. Pelajar dapat berapa poin, berapa markah. Di sini kita dapat berapa markah? Ialah ini huraian 1A, huraian
1B huraian 1C huraian 1D. Markah kita 6. Kita dapat 5. Mungkin, dah 5 cikgu, makan 6. Kita boleh ambil lah satu lagi. Mungkin kita nak ambil tentang pengaruh golongan tentera. Kita nak ambil. Sebab ini, di bawah fakta yang besarnya ialah dasar. Ini fakta. Ini dah, di sini kalau tulis pun, ini dah dapat markah. Tak nampak. Cikgu tak nampak markah. Okey, tak apa. Kita letak warna lain. Di sini pun dah dapat markah. Kita ada berapa? Ini 1. Ada bawah ni ada lagi. Kalau kita tengok ni, dasar. Ada 2. Ada 3. Baik. Katakan kita faham sikit sajalah. Kita dah faham di situ pun okey dah. Pengaruh golongan tentera kita nak ceritakan ni. Sebab Jepun ni kalau dikatakan pada waktu itu dia mempunyai angkatan tentera paling moden. Kita nampak di situ. Cukup satulah. Kita letak pengaruh golongan tentera. Ataupun kita nak ambil sekatan ekonomi oleh pihak mana. Okey. Kita nampak di sini pihak bersekutu. Dasar perluasan Jepun mendapat reaksi daripada bersekutu Amerika Syarikat. Ini. Perluasan Jepun mendapat reaksi daripada Amerika Syarikat, British dan Belanda lah. Jadi, 3 negara ini mengenakan sekatan ekonomi. Cukup kita faham di situ. Bila sekatan ekonomi ini maksudnya apa? Dia tak boleh dapat barang, dia tak boleh jual barang. Jadi cukup untuk memahami, pelajar boleh menjawab soalan A. Mungkin pelajar ambil 2 poin saja. Sekatan ekonomi dan dasar kepimpinan ini. Dasar perluasan ini. Baik. Soalan kedua, dia tanya apa tu? Konsep order. Order ni, pelajar tengok di sini. Perluasan Jepun berkait dengan kepulauan industri, pengaruh golongan tentera dan mewujudkan order baru Asia. Baik. Di mana order baru Asia? Kita nampak di sini kan? Okey, kita tengok order baru Asia ni apa benda? Di bawah ni, di bawah pengaruh tentera, 1. Kita nampak matlamat mengembangkan kuasa. Maksud dia kuat bawah pemerintahan Jeneral Tojo kan? Matlamatnya mengembang kuasa. 1. Mewujudkan kebebasan ekonomi. Maksudnya dia boleh ambil barang mana-mana dan dia boleh jual lah. Dan menentang imperialisme barat. Di sini dah dapat berapa poin? 4 poin pelajar. Jadi, dia wujudkan merangkumi 3 ataupun 4. Kita tengok 3 cukup lah ya. Jepun, Korea, China, Manchuria. Ini dalam satu blok. Okey. Sudah cukup dah cikgu. Tak cukup. Bawah lagi ada. Order ini bermaksud ialah Jepun nak menyingkir imperialisme barat di Asia. Di mana tu kita nampak Jepun wujudkan lingkungan kesemakmuran bersama Asia Timur. Dan kita nampak dia nak kekayaan lebih adil. Inilah 2 yang pelajar perlu faham untuk menjawab soalan ini. Konsep order dunia merupakan propaganda. Jelaskan. 6. Baik. Seterusnya apa kita nampak soalan ditanya? Ditanya tentang berkaitan iktibar. Apa yang boleh kita ambil? Iktibar ni apa kita nampak? Salah satu yang jelas kita nampak pelajar ialah macam mana orang Jepun ini dia mempunyai sifat apa? Tabah, berani, beranilah. Iktibar kita nampak. Apa yang kita nampak? Adanya nilai ataupun iktibar yang boleh kita buat jawab lah ya. Adanya kerjasama antara rakyat dengan pemerintah. Itu pengajaran yang boleh kita hendaklah mentaati arahan pemimpin untuk mencapai sesuatu matlamat di mana rakyat perlu sentiasa bekerjasama. Ini kita nampak Jepun tu ya. Arahan ikut. Itu sebab dia ada apa? Kamikaze dan sebagainya. Berani. Apa pengajaran kita? Sifat berani perlu dah diterapkan di peringkat awal untuk kita merangka perjuangan yang lebih besar. Itu kita nampak Jepun tu.
Apa lagi kita nampak? Berani dari segi ekonomi. Macam mana dia mensasarkan? Kita nampak. Sebab dia nak kejayaan Jepun untuk memajukan negara. Iktibar boleh diperolehi. Daripada kejayaan Jepun untuk memajukan negara dia. Apa lagi kita nampak? Jepun ni macam mana cikgu? Jepun dia sentiasa berusaha. Cuba kita tengok. Apa usaha dia buat? Cuba fikir sekejap. Cuba fikir. Apa usaha dia buat? Usaha macam mana dia nak keluar daripada sekatan dan tekanan daripada pihak barat. Okey. Itu antara jawapan. Nanti pelajar cuba jawab dan boleh PM cikgu di Telegram. Okey. Ini dalam modul kejora. Dalam modul-modul lain pelajar, kita boleh tengoklah apa yang ada dalam ini modul kejora tadi Kejo A. Ini jawapan kita tadi. Yang kita buat ni ini kebijaksanaan, nampak? Pemimpin berwibawa, berpandangan jauh, misi yang mantap, bijak dan sebagainya. Ini semua pelajar boleh fikir, boleh kaitkan dengan jawapan kita. Baik. Itu dalam modul Kejo A. Dalam modul fokus cemerlang pula, sama juga. Dia tanya apa? Dia tanya di sini ialah, kalau kita tengok di sini, dia tanya apa? Mengapa Jepun melaksanakan dasar tersebut? Bila sebut mengapa, sebab apa? Jadi sudah tentu soalan ini dia nak faktor. Sebab Jepun melaksanakan dasar tersebut. Dasar apa? Dasar perluasan kuasa. Ini dasar ini. Dasar yang berkaitan dengan dasar perluasan kuasa. Jadi kita nampak, macam ini. Ini kita cikgu dah terangkan sama kan? Dia beza cara bentuk saja. Jadi bila Jepun dah datang, apa? Ini lain sikit. Dia nak berkaitan dengan reaksi. Cuba kita tengok sikit. Dia nak reaksi dah cikgu. Kalau reaksi ni, macam mana kita nak buat? Kita letak warna merah kot dia. Reaksi. Tentera kita gede-gede sikit. Tentera bersekutu. Takkan kita senyap saja. Takkan kita tak ada kerjasama dengan negara-negara British yang menjajah kita. Itu kita nampak di situ kan. Di sini pelajar dah nampak. Apa reaksi dia? Okey. Yang ketiga, wajarkah negara kita membangunkan tentera seperti yang dimiliki oleh Jepun? Wajar. Di sini pelajar kena faham perkataan wajarkan. Wajarkah negara kita ini? Wajarkah negara kita membangunkan angkatan tentera? Wajar tak wajar? Itu kita kena tengok. Sebab perkataan ini dia nak ni. Ini point dia. Wajar atau tidak? Kalau tidak, kata tidak, tidaklah. Di sini wajar atau tidak kita membangunkan angkatan tentera? Wajar. Kerana apa? Jadi kita tengok. Sama dia letakkan. Bila dia kata wajar apa? Tidak wajar apa? Ini ada dalam modul My Info Cemerlang Kuala Kangsar. Okey, yang terakhir lah. Kita tengok dalam modul jago. Ada juga. Cuma walaupun dia tak letak tentang faktor, tapi dia letak tentang dasar pentadbiran. Tadi cikgu dah bagi tahu sini kan. Apa yang kita tengok juga berkaitan dengan dasar pentadbiran. Jadi di sinilah di soal. Dasar pentadbiran, dasar ekonomi, dasar sosial. Yang diminta di sini ialah berkaitan dengan dasar apa? Dia berkaitan dengan dasar sosial. Jadi pelajar kena tengoklah. Ini tak boleh lah cikgu. Dia nak, sebab dia nak jelas. Dia nak tentang aspek pemerintahan dan ekonomi. Sini. Tak boleh kita jawab sosial. 6 markah bermaksud 6 3-3 lah. Mengapa ada layanan berbeza antara kaum Cina, India, Melayu? 6 markah. Kita kena ceritalah kaum Melayu macam mana. India, sebab kita kena tengok di situ pelajar. Jadi
Bila kita dah belajar bab ini, antara pada pandangan cikgu lah, bab ini antara bab yang mudah jugalah. Sebab kalau kita tengok, pelajar boleh nampak ini antara bahan daripada BPK kan, boleh jadikan sebagai bahan bacaan tambahan lah. Kita nampak kan, oh ini faktor. Lepas tu apa lagi dia letakkan? Dasar. Tadi kan dasar. Tengok. Sedap cantik sebab dia bergambar kan. Dasar pentadbiran macam mana. Tadi kan Cik cakap dasar kepada raja. Dasar terhadap pemimpin tempatan. Okey. Kimi Gayu dan sebagainya. Okey. Dasar ekonomi. Macam mana dengan mata wang pokok pisang? Macam mana dengan kad catuan makanan? Kenapa dikeluarkan? Dan yang terakhir ialah dasar sosial. Jadi pelajar, teruskan istiqamah dalam belajar ini. Boleh dapatkan maklumat dalam MyLink. Dan jangan lupa lihat channel Santai Sejarah SPM, like, komen dan subscribe untuk mendapat notification yang seterusnya. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain siri. InsyaAllah kita akan sambung dengan siri